Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Sains pada hari ini bersama Cikgu Aika. Hari ini kita akan belajar pentingnya bahagian tumbuhan. Masih ingatkah lagi apakah bahagian tumbuhan yang telah kita pelajari minggu lepas? Mari kita ulang. Apakah bahagian tumbuhan? Yang pertama, bunga. Yang kedua, daun. Yang ketiga, batang. Dan yang keempat, akar. Okey, bunga terbahagi kepada dua. Ada pokok yang berbunga dan juga ada pokok yang tidak berbunga. Manakala daun pun terbahagi kepada dua, iaitu daun urat jejala dan juga daun urat selari. Daun urat jejala dia mempunyai urat yang berserabut di belakang daun tersebut. Manakala daun urat selari mempunyai garisan yang lurus dan panjang. Okey, batang pula terdapat dua jenis, iaitu batang berkayu dan juga batang tidak berkayu. Batang berkayu adalah batang pokok yang besar dan kuat. Kalau kita sandar dekat pokok tersebut itu tidak boleh tumbang dan jatuh. Manakala batang tidak berkayu ialah mempunyai jenis batang yang halus dan juga lembut. Dia kurus dan lembut. Okey, dia tidak kuat dan juga dia mudah patah. Yang keempat, akar. Akar terbahagi kepada dua, berakar tunjang dan juga berakar serabut. Berakar tunjang ni akar yang mencengkam ke tanah, iaitu dia lebih kuat, sukar untuk dicabut. Manakala akar serabut pula, dia mudah untuk dicabut. Sebagai contoh, rumput. Okey, dia mudah untuk dicabut. Okey, jelas? Okey, kamu boleh buka buku teks untuk membuat rujukan muka surat 56 dan 57. Okey. Murid lelaki ni bertanya, kawan-kawan, apakah kepentingan daun, bunga, batang dan akar kepada tumbuhan? Murid perempuan ni pula jawab, jom kita tanya dengan Cikgu Aika. Mereka berdua berborak sesama sendiri untuk bertanya dengan Cikgu Aika. Cikgu, apa kepentingan bahagian tumbuhan ya? Cikgu pun menjawab, tumbuhan mempunyai kepentingan yang tersendiri mengikut bahagian yang telah kita pelajari. Mari cikgu terangkan lebih lanjut. Okey. Ini adalah bunga. Okey, bunga ni bercakap tau. Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey. Cikgu bagi kamu satu contoh. Ini adalah bunga untuk buah manggis. Okey. Mula-mula dia keluar bunga dahulu. Kemudian bunga tersebut akan menjadi buah. Buah ni terlalu muda. Jadi kita panggil dia putik buah. Dan yang ketiga, barulah dia menjadi buah manggis. Okey, dia jadi buah manggis. Pernah makan buah manggis? Rasanya masam, warnanya ungu. Okey, bila kita dah makan buah manggis tersebut, pastinya ada biji kan? Biji itu adalah biji benih. Biji benih ni bila kita tanam semula, dia pasti akan keluar dan tumbuh pokok buah manggis. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Pokok yang mempunyai buah adalah jenis tumbuhan berbunga. Kamu kena ingat tau. Yang seterusnya adalah daun. Daun ni pun bercakap juga. Saya daun.
Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Macam mana ya daun ni buat makanan? Nampak tu? Mari cikgu terangkan. Daun menyerap cahaya matahari dan udara untuk membuat makanan. Daun juga perlukan air untuk membuat makanan. Okey, makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Okey, daun yang ada kat pokok ni dia menyerap cahaya matahari dan juga udara untuk dia membuat makanan. Pokok-pokok ni tak ada pakai payung sebab nak berlindung daripada panas. Tak ada ya. Pokok-pokok ni semua menyerap cahaya matahari dan udara untuk membuat makanan dia tersendiri. Okay, daun juga perlukan air. Pokok yang kita tanam mestilah kena siram air. Kalau kita tak siram air, pokok akan mati. Jadi daun juga perlukan air untuk membuat makanan. Makanan yang dihasilkan oleh daun apabila kita dah siram dia, dah bagi dia makanan, dah bagi dia baja semua, daun ni menghasilkan makanan. Kemudian ia juga digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Bila makanan tu dah terhasil daripada daun, dia akan pergi ke bahagian-bahagian lain untuk menghasilkan buah. Okey, jelas? Ini pula batang. Saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Macam mana ya? Saya juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun untuk digunakan membuat makanan. Masih tak faham lagi? Okey, baiklah cikgu terangkan lagi. Okey, di dalam buku kamu boleh tengok anak panah yang mempunyai warna biru. Okey, dia daripada bawah naik ke atas. Itulah fungsi batang. Batang mengangkut air yang kita siram tadi dan nutrien yang kita letak baja dekat pokok tu, dekat tanah tu, daripada akar ke bahagian daun. Bila kita dah tuang air dekat akar tu, dekat tanah tu, jadi dia menyerap melalui batang pokok. Adakah kita siram air daripada batang pokok? Tak ada kan? Kita mesti siram air dekat bahagian bawah, akar tu kan. Jadi dia menyerap melalui batang pokok. Kemudian yang seterusnya, anak panah yang berwarna kuning. Apa ya? Batang mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Bila daun dah menghasilkan makanan, dia pula mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun untuk semua bahagian tumbuhan yang lain. Dekat ranting kecil, dekat ranting sebelah sana, kan banyak pokok tu kan banyak ranting dan juga banyak daun. Itulah tugas batang. Dan yang terakhir ini pula akar. Akar pokok. Okey, saya akar. Saya menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey, akar. Inilah akar ni. Di bawah ni semua akar. Akar ni, bila kita siram air, dia akan menyerap. Menyerap lah. Macam kita makan, kita dah makan, kita masuk kat perut kan, makanan tu masuk dalam perut dan perut kita pun kenyang. Macam itulah. Kemudian air tu bila kita dah siram, dia akan menyerap ke tanah dan juga tugas batang pokok lah untuk menyalurkan dia punya, membuat kerjanya lah, menyalurkan air tersebut. Okay, dan juga akar menyokong pokok supaya tidak tumbang. Mana ada akar pokok tu lembik-lembik kan? Mana ada pokok tu lembik-lembik kan? Jadinya akar ni mempunyai kekuatan untuk menyokong pokok supaya dia tak tumbang. Kalau awak nampak pokok tu tumbang, itu bermaksud akar tu dah tak sihat, dah tak kuat. Alright. Mari kita ulang semula kepentingan bahagian tumbuhan. Yang pertama tadi kita belajar kepentingan bunga. Bunga bertukar menjadi buah dan biji benih. Daun pula, kepentingannya adalah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Dan seterusnya batang. Batang mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun.
Dan juga mengangkut air serta nutrien daripada akar. Akar pula kepentingannya untuk menyokong pokok dan juga menyerap air dan nutrien daripada tanah. Alright, itu saja kepentingan bahagian tumbuhan yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, jom kita nyanyi lagu kepentingan tumbuhan. Dah bersedia? Tanya sama pokok bahagian tumbuhan, ada akar, batang, daun dan bunga. Tanya sama pokok apa fungsi akar. Akar digunakan untuk menyokong. Tanya sama pokok apa fungsi batang. Batang digunakan bawa makanan. Tanya sama pokok apa fungsi daun. Daun pula akan buat makanan. Tanya sama pokok apa fungsi bunga. Bunga jadi buah dan biji benih. Wahai adik-adik, kenali tumbuhan. Ada 4 bahagian kesemuanya.